أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, pada hari sempena program Majlis Khatam Perdana 2022 ya. Kita bersyukur betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada Jumaat terakhir pada bulan Ramadan pada tahun ini. Ia adalah sebagai satu anugerah, ia adalah sebagai satu tanda bahawa Ramadan sudah pun berada di penghujung, yang kita harapkan hari ini dan hari-hari yang berbaki pada bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik mungkin. Kita mohon Allah terima segala amal yang kita laksanakan pada bulan ini. Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini special sikit, istimewa sempena Majlis Khatam Perdana 2022. Pagi tadi sudah pun ramai yang membaca Al-Quran. Betul. Ya, dan non-stop ya, non-stop sampai petang nanti. Bersama petang nanti ada Ustaz Tar. Ya, Ustaz Tar masuk petang nanti. Petang nanti ya, kita tengah-tengah ya Ustaz ya. Ustaz Tar bagi finishing ya, penghabisannya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita masih lagi pada hari ini ingin mendalami kepada halaman 487 daripada surah Asy-Syura ya, dan kemudian kita akan terus lagi bacaan demi bacaan Al-Quran sehingga kepada surah An-Nas sebagai sambutan untuk kita meraihkan rakan-rakan kita, bagi tuan-tuan juga yang sudah khatam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi pada hari ini mari kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita share, kita kongsikan, kita lihat apakah sinopsis ringkasan pada halaman 487. Bermula daripada ayat yang ke-32 hingga 35, kita akan melihat kepada tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, salah satunya kapal ya, kapal, dan bagaimana ia dikaitkan dengan sifat bantahan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengundang azab dan hukuman. Dan seterusnya kita akan meneruskan pada ayat 36 hingga 39, sifat-sifat kaum mukminin yang sempurna yang menjadi penduduk di syurga yang Allah tawarkan seperti mana dalam ayat 36 hingga 39. Diteruskan pada ayat 40 hingga 43, kemaafan dan pembelaan diri terhadap orang zalim, apakah tindakan, apakah akhlak yang perlu kita belajar. Dan seterusnya pada ayat 44, kesesatan kaum zalim yang amat-amat merugikan diri sendiri. Sama-sama kita baca daripada ayat 32 hingga 39, memulakan sesi pada hari Jumaat penuh barakah yang kita harapkan ini adalah Jumaat terbaik kita pada bulan Ramadan. Kita bersama Ustaz Tir. Alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Syukur pada Allah Taala di kesempatan ini berjam celik kita dah berada di penghujung Ramadan. Hari ini 27 Ramadan. Malam ni kita masuk malam ke-28. Kita masih ada berbaki 2-3 hari lagi sebelum Ramadan melabuhkan tirai. So jangan kita ingat kita dah menang. Ada setengah tu, oh kita dah menang semalam 27 Ramadan. Pendapat kata Lailatul Qadar. Tak kira lah Lailatul Qadar 21 ke, 23, 25, 27, 29. Kita beramal sampai malam raya sehinggalah sampai kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat hidayah, dan kita bersama dengan hidayah petunjuk kita hudal linnas Al-Quran Karim. Jom sama-sama
Kita mulakan bacaan kita daripada muka surat yang ke-487 ayat yang ke-32 hingga 39. Tarannum Sabah insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-32 hingga 39. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir ya, membacakan kita hari ini istimewa Ustaz ya, sempena majlis khatam ini, tetapi kita masih lagi meneruskan kepada surah Asy-Syura. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa pula istimewa hari ini Ustaz ya? Satu, meraikan khatam Quran, tapi dalam masa yang sama juga kita dalam proses khatam tadabbur kita ya. Kita ada lebih kurang 5 juzuk lagi bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time. Jadi kita doakan pada bulan Ramadan kita khatam pada bacaannya, tetapi kita harapkan pada sekitar bulan Oktober nanti kita khatam dari segi tadabburnya, yang kita akan ulang balik. Ya, kalau dalam khatam Quran ni Ustaz, di hujung nanti kita akan baca Fatihah, Baqarah balik. Tandanya ialah kita nak sambung lagi lah. Dia bukan penghujung. Bukan An-Nas tutup Quran terus. Tutup Quran terus ya. Jadi sama jugalah nanti kita bila khatam tadabbur nanti pun kita akan tadabbur balik Fatihah dan surah Al-Baqarah kita. Kalau tak ada live pun, tak ada Quran time pun, tetap dimulakan. Terus dimulakan. Kena teruskan ya, bersama kita insya-Allah kita doakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kalau kita melihat pada ayat 32, Allah menyatakan antara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala al-jawari fil bahr, iaitu kapal-kapal di lautan, kal a'lam, seperti gunung ataupun seperti bendera. Ada dua maksud kal a'lam di sini. Satu gunung ya, dan satu lagi ialah seperti bendera, kerana bendera ini adalah lambang kepada kekuasaan. Dan apabila melihat kepada kapal yang berada di lautan itu, ia adalah sebagai lambang kekuasaan siapa? Sudah tentunya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan orang-orang kaya, negara-negara kaya, dia merasakan kekayaan sesebuah negara itu dilambangkan juga oleh kapal yang besar-besar yang meluncur di atas lautan. Allah nyatakan perkara ini pada ayat 33 ataupun 33 ya, in yasha yuskinir rih, jika Allah nak kehendaki, Allah boleh sahaja berhentikan angin, menyebabkan apa? Fayadlalna, maka jadilah pada
kapal itu berhenti di atas permukaannya, ya. Dan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur, ini adalah satu kebesaran Allah, petanda bagi orang yang sabar dan syukur, ya. Orang yang amat bersabar dan orang yang amat bersyukur. Apa kaitannya dengan kapal, ya? Kalau kita perasan tuan-tuan, dalam surah Luqman Ustaz, ya, kita pun bincang tentang kapal. Allah bawakan tentang sabarin syakur. Allah. Pasal bila berada atas kapal selamat, maka menyebabkan kita bersyukur. Kalau kita rasa tengah dalam keadaan terumbang-ambing tersebut, kita akan bersabar dan kita tahu bahawa sebenarnya di atas lautan kita tidak boleh nak menyelamatkan diri kita, maka pada waktu itu kita bersyukur. Kalau tenang, kita berada di atas kapal terus meluncur, dan kalau katakan ombak membadai, kita akan selalu bersabar. Dan dua-dua itu adalah ciri bagaimana kita melayari kehidupan kita yang sebenarnya. Sebabnya Allah menyatakan au yubiqahunna, ya, au yubiqahunna, itu maksudnya ataupun kami boleh hancurkan atas apa yang mereka buat, kerana dosa yang mereka buat yang dalam hidup mereka. Bila naik kapal tersebut Ustaz, ya, boleh saja Allah hancurkan kapal tersebut dan tenggelamkan semua isi kapal tersebut kerana dosa yang ada. Tetapi menarik di hujung itu, beberapa kali di dalam surah Asy-Syura ini Allah menggunakan perkataan ya'fu. Ada kaitan dengan Ramadan kita Ustaz, ya. Ya, malam tadi tuan-tuan baca Allahumma, macam mana Ustaz doa Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi kita mohon keampunan daripada Allah, pasal Allah kata dan dia memberi maaf yang banyak. Dalam surah Asy-Syura ini paling kurang 4 kali berulang perkataan maaf. Kerana apa? Nanti kita akan tengok ada kaitan dengan perkataan syura itu sendiri. Tetapi Allah kata bahawa kerana Allah banyak mengampun ataupun memaafkan kesilapan dosa kita semua, maka Acong ataupun Ahmad ataupun Aminah naik kapal tetap juga selamat di atas pelayaran. Ya, mungkin ada sekali-sekala aksiden, kemalangan yang berlaku, tetapi pada banyak masa orang yakin untuk naik kapal, ya. Mungkin tuan-tuan, ya, Ustaz pun mungkin ada pengalaman ke naik Islamic cruise tu kan, ya. Dia yakin dia selamat, tapi sebenarnya itu kerana Allah mengampunkan dosa kita Ustaz. Allah. Ya, kalau tidak kita memang kalau buat dosa saja habis tenggelam, terutama kalau kapal besar-besar yang ada judi apa sebagainya kan. Sebenarnya Allah boleh dia tenggelamkan, tapi Allah kata Allah bagi lagi kemaafan, dan itu peluang untuk kita kepada orang yang bukan Islam juga saling ingat kembali balik kepada Allah bila kita selamat mendarat di atas daratan. Ayat 35 Allah menyatakan wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina, dan agar mengetahui, ya, semua Allah bawa tentang kapal, Allah selamatkan, Allah tidak tenggelamkan, agar yang berjidal, yang berdebat kepada ayat-ayat Allah, yang tak setuju, yang tidak mahu mengambil ayat Al-Quran, tidak mahu mendengar risalah daripada Nabi, sedar bahawa sebenarnya apa? Malahum mim mahis. Apa maksud mim mahis? Itu tempat nak keluar Ustaz. Bila kita dah tahu dah berada atas kapal, ya, kalau Ustaz pun pernah naik kapal, kalau contohnya kan, bila dah masuk dalam kapal tersebut tak boleh keluar dah. Terutama di tengah-tengah lautan. Bila katakan apa dah di badai ombak, pada waktu itu tak ada tempat keluar. Maka pada waktu itu orang akan mula ingat pada Tuhan. Maka bila sampai di akhirat nanti, lebih lagi bagi orang-orang yang jidal ataupun yang berdebat, kata betul ke akhirat ni ada, betul ke ada syurga neraka, bila dah sampai satu masa nanti, pengalaman di atas kapal yang tak boleh lari daripada kapal tersebut ketika badai melanda, itu juga adalah pengalaman yang akan berulang bila sampai di akhirat nanti. Itu sebabnya Allah nak beritahu kepada kita satu prinsip yang amat penting dalam surah Asy-Syura. Kita baca ayat 36 untuk sama-sama pada hujung Ramadan, pada Ramadan ataupun Jumaat terakhir Ramadan ini, kita kalau boleh ambil ayat 36 ini sebagai pasak utama. Ya, tadi pun ada cakap pasal kal-a'lam, macam gunung, ya. Kita jadikan ia sebagai prinsip utama dalam kehidupan kita, agar kita harapnya tidak tersasar dalam melayari kehidupan dengan panduan daripada Tuhan. Ayat 36 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Ayat 36 juga mengingatkan kita supaya kita fokus, supaya kita sedar bahawa nikmat di dunia, ya, kita gunakan juga untuk perhiasan bagi orang-orang beriman. Tapi Allah acap kali sebut dalam Quran Safas, khairun wa abqa, dan surah Al-A'la, bagi orang bertakwa, ingatlah nikmat di hari akhir lah, itulah nikmat sebenar. Mungkin dia ada di kalangan kita yang sedih, kenapa kat dunia saya tak dapat banyak, dia dapat banyak. Kita mungkin cemburu dengan orang lain dan sebagainya, tapi kita kena tahu akhirat itulah tempat sebenar kita. Balasan dekat dunia tidak sesempurna balasan di hari akhirat. Akhirat, kata Ustaz Fah kata, itu tidak ada peraturan. Dekat sini dapat duit, kena zakat, kena infak.
kena sedekah, ada peraturan lagi. Tapi kalau ke hari akhirat, subhanallah, saya cukup terkesan kata Ustaz Fas, kalau tak nak ikut peraturan, kita pakat-pakat masuk syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala senaraikan kita semua sempurna Ramadan al-Mubarak ini di kalangan ahli syurga. Allah maj'alna min ahli jannah. Allahumma amin. Ayat 36 kita pasakkan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahu alazim. Surah Al-Azim, apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini ada banyak permata penting yang memberi kaedah bagaimana kita menguruskan kehidupan kita. Ya, Allah menyatakan realitinya setiap benda sekecil mana pun min syai' sebenarnya di atas dunia ini famata'ul hayatid dunya, ia adalah untuk mata'. Apa maksud mata'? Mata' ni adalah untuk nikmat sementara. Kita boleh gunakan, tetapi kita gunakan itu sekadarnya. Macam kita pergi hotel Ustaz ya, kita rasa macam cantik betul ya, kita rasa sofanya, katilnya, tapi itu adalah mata', guna sekejap, lepas tu bye bye. Tak payahlah kita rasa macam cantiknya sofa nak bawa balik rumah kan, sampai masa buruk dah habis. Sampai habis masa habis juga ya. Itu nilai dunia ini Allah nyatakan mata'. Tetapi apakah yang lebih bagus? Allah cakap wa ma indallah, apa yang ada di sisi Allah bila sampai di akhirat, terutamanya di dunia dan di akhirat, adalah lebih baik dan lebih kekal. Apa-apa sahaja yang Allah berikan, contohnya kita diberikan rumah kita Ustaz ya, kita diberikan kereta kita, ada pasangan kita ya, suami, isteri, anak, kereta, ataupun mungkin apa sahaja yang kita rasa suka dalam kehidupan kita ini, itu semua adalah mata'. Jadi kita jangan rasa bahawa saya nak kontrol semua dan nak ambil semua ya, ataupun rasa sedih bahawa alamak saya akan terpisah daripada pasangan saya, mak saya, ayah saya, anak saya, kereta saya, rumah saya, apa saja. Kerana apa? Kerana setiap apa yang kita dapat, contohlah Ustaz ya, kalau kita rasa macam makanan saya, tapi puasa kan, kita ambil contoh lain lah, kita tahu kata contohnya kita punya pasangan kita ataupun anak kita, kita rasakan bahawa ia adalah sebagai satu yang amat indah, tetapi dia hanya sementara. Yang sementara, yang lebih bagus dan lebih kekal apabila kita dapat anak kita semula, apabila berada di syurga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ barulah kita akan rasa, oh, kalau nak dapatkan yang lebih baik dan lebih kekal, saya kena buat sesuatu pada anak saya. Saya tidak boleh biarkan tak bangun pagi, tak sembahyang, tak solat, tak puasa ataupun tak baca Quran, kerana saya tahu bahawa ianya tidak kekal. Kereta saya, rumah saya tidak kekal. Yang baiknya adalah rumah di sisi Allah di syurga nanti. Jadi kita jangan duduk lama-lama di rumah hanya untuk bersenang ataupun berehat panjang-panjang. Boleh guna, tetapi ia hanyalah untuk sekejap sahaja. Gunakan lebih banyak lagi untuk buat bantuan, menjemput kawan-kawan, berbuat amal kebaikan. Dan inilah panduan cara fikir bagi siapa? Orang yang beriman dan orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bergantung pada Allah, kesannya apa? Dia merasakan Ustaz ya, kalau dah ada duit tu dia tak nak bagi pada orang lain dah. Dia tak nak infak. Pasal apa? Pasal dia terlampau pegang sangat, dia rasakan bahawa ini adalah kesenangan yang amat-amat kekal. Padahal sebenarnya duit itu sekejap je. Bila makan, minum, pergi berjalan, pergi bercuti, habis juga. Tetapi kalau dia nakkan ganjaran di sisi Allah yang lebih baik, lebih kekal, dia transfer terus kepada akaun akhirat. Ya, pada hari ini, hari Jumaat terakhir, tuan-tuan cari ya, nanti ada tabung gerakan Al-Quran, ada program, ada pelbagai platform untuk menderma, gunakan ya untuk transfer cepat-cepat ya duit kita ke akaun akhirat, kerana itu lebih baik dan itu lebih kekal. Tetapi ia mencabar kecuali orang yang percaya ya kepada Allah Subhanahu taala dan bergantung pada Allah. Tahu bahawa kadang-kadang Ustaz ya, kalau kita cakap tentang ada orang dia ditawarkan duit kopi bawah meja. Pada waktu itu dia rasakan, wah, ini adalah lebih bagus ni.
kan. Tapi bila dia fikir betul-betul, sebenarnya kalau saya tak ambil memang perit kerana saya tak ambil rasuah itu, tetapi rupanya di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, pasal pasti Allah akan beri yang lebih baik selepas ini. Saya tak ambil sekejap perit, tetapi selepas ini saya akan dapat lebih banyak. Inilah ciri yang Allah nyatakan tentang orang yang beriman dan bertawakal. Dan siapa mereka yang beriman bertawakal ini disampaikan pada ayat yang ke-37, 38, 39. 3 ayat Ustaz. Insya-Allah. Dia adalah satu formula yang betul-betul kita kena perhatikan. Yang pertama adalah mereka yang menjauhkan perkara ataupun dosa-dosa besar. Ya, ada orang yang dikata saya ni betul-betul nak mengelakkan daripada tersilap hukum tajwid, betul ya, memang itu perlu dijaga, tapi jangan sampai yang kecil ataupun kalau dia masuk tandas terlupa baca doa, dia patah balik Ustaz. Yang itu dijaga ya. Ataupun kalau kurma tu mesti pegang dengan 3 tangan, tiga jari dia pegang betul-betul, yang itu dia nak amalkan sunnah, memang tepat. Tetapi kita kena ikut keutamaan. Allah bagi keutamaan pada ayat 37 ini. Dosa besar ada tak yang buat? Kan, kalau katakan pinjaman rumah masih lagi dengan ribanya, kalau katakan solat tidak ditunaikan, ataupun merasakan bahawa peraturan dalam al-Quran ini tak payah baca pun tak apa, ini biar je pak ustaz, saya ni baru nak start, kan, sebenarnya itu adalah sebagai dosa-dosa besar yang perlu kita elakkan terlebih dahulu ya. Dalam masa yang sama kita baiki perkara-perkara sunat dan juga perkara-perkara yang membawa kepada dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ciri pertama, perkara kabairal itham ya, perkara dosa besar. Yang kedua, Allah menyatakan menjauhkan daripada perkara fawahish ya, perkara keji. Itu juga yang perlu diberi perhatian dalam kehidupan kita, dari segi pergaulan, dari segi percakapan, dari segi apa yang kita pandang, semua perkara itu perlu diberi perhatian. Dan yang ketiga, wa idza ma wadibu hum yaghfirun, apabila mereka marah, mereka dibuat marah, mereka akan cepat-cepat memberi maaf. Jadi kaitan ini semua ayat 37 ni adalah pengurusan personal Ustaz. Ya, pengurusan personal bagi kita tuan-tuan ya. Kalau kita tengok orang tu kuat marah, ada kemungkinan dia ini adalah orang yang suka buat dosa besar dan juga suka buat perkara keji. Itu bahayanya bila kita baca Quran ni, orang yang tahu isinya ni, dia ni pemarah ni, mesti ada dosa-dosa besar termasuk syirik yang berlaku walaupun dia beragama Islam. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu azama ya, teguh ataupun tetap 9 kali disebut di dalam al-Quran. Dan ini kita akan perhatikan nanti ya pada ayat yang ke 43 ya, di mana apabila seseorang itu boleh membalas dendam, boleh membalas seseorang tetapi dia tetap bersabar, dia tidak membalas, maka Allah menyatakan orang-orang ini adalah mempunyai azmil umur, ketabahan yang besar. Dan ketabahan ini amat diangkat oleh Allah Subhanahu taala. Ada ayat-ayat begini di dalam al-Quran, tetapi ini diletakkan dalam perkataan yang sedikit berbeza. Kita akan perhatikan sebentar lagi. Jadi ini yang kita dah belajar ya, kita dah tahu bagaimana ayat 37 tadi personal development ya, tentang bagaimana menguruskan individu. Kalau individu ni okey, maka ia memberi kesan kepada pengurusan komuniti bersama jiran, bersama orang-orang ramai yang dinyatakan pada ayat 38. Sebelum kita pergi kepada ayat 38, kita nak ulang kaji, melihat kepada tajwid kita, belajar tajwid kita pada hari ini. Masih lagi kita bersama dengan Ustaz Tir. Masya-Allah. Saya ingat tajwid tak ada ini Safas. Ada Ustaz. Ya, Jumaat terakhir. Ya. Mana yang baik tu kita teruskan. Masya-Allah. Walaupun live kita non stop, kita tak berhenti dengan Quran tadi, biasa ada break sekejap. Okay, tapi kali ini kita terus tanpa break, kita terus kepada bacaan al-Quran kita. Dan kali ini sebelum kita baca ayat seterusnya, kita nak belajar tajwid. Yang mana saya ingat Ustaz Fah kata tadi, tahan seketika daripada ambil yang bukan hak kita, dan yakinlah Allah Taala akan berikan yang terbaik. Sebab kita buat itu, kita buat perintah Allah,
Kita tak ambil kerana Allah tak bagi ambil. Subhanallah. Memang nampak pelik macam Ustaz Fah kata tadi. Tapi selepas tu saya ingat satu kisah Ustaz Fah. Saya lupa kisah, tapi kisah tu boleh ambil pengajaran. Seorang itu dia jumpa satu kalung emas. Yang mana daripada satu sudut tu dia boleh ambil lah. Orang lain tak ada orang lain dah. Kalau nampak pun Allah lah. Kan? Tapi dia boleh ambil dan dari kuasa dia boleh ambil untuk dia nak, dan dia dalam keadaan sangat terdesak, memerlukan. Ringkas cerita, dia ambil, dia asal nak ambil tapi tak jadi ambil. Dia ingat, dia takutkan Allah, dia beri kepada pemiliknya. Dia bagi ke satu kawasan, dia umum, ni siapa pemilik dia, kemudian orang yang pemilik tadi datang ambil palung tu. Orang tu nak bagi dia upah, dia tak ambil upah. Dia kata, minta maaf, saya tak boleh ambil upah sebab ni bukan saya punya, ni bukan hak saya, jadi upah pun saya tak boleh ambil. Allah safas. Kalau kita pulang tu upah, tak apalah, saya ambil upah je lah. Dia tak ambil upah. Dia tak ambil upah oleh kerana pemilik emas tengok ni, Allah, sifat dia yang mulia, bukan dipikir kerja apa ke, ada sijil ke, tidak kan. Boleh baca Quran, tapi kerana akhlaknya budak ni, jujurnya dia ambil pemuda ini untuk jadikan menantu dia. Dia jadi menantu. Jadi bila dia menantunya, bukan sekadar dia dapat menantu dapat emas sekali pun dia dapat, semua sekali dapat kan? Dan itu baru di peringkat manusia Ustaz ya. Kalau katakan kita buat itu, bila kita bercakap tentang Allah, nanti kita akan bertemu dengan satu istilah dia amat besar Ustaz ya, di mana biasanya Allah cakap buat perkara baik ni dapat syurga, dapat ganjaran kan. Yang ini Allah cakap bagi pada Allah untuk settle kan. Nanti kita baca Ustaz. Tapi kita tengok dahulu tajwid kita pada hari ini insya-Allah. Si Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti besar ganjaran. Ahsana ma kan, lebih baik daripada apa kita buat. Tajwid sikit hari ni penerbit kita. Ayat ni sahabat-sahabat ayat 43 yang akan kita baca sebentar nanti. Wala man sabara wa ghafara. Cuba tengok ayat wala man sabara wa ghafara. Sabara wa ghafara tu dua perkataan tu yang tidak ada langsung mat padanya. Tidak ada panjang walaupun dua harakat. Jadi kita kena baca sabara wa ghafara. Wala man sabara wa ghafara. In tu baru boleh menapah sikit. Maksud boleh menapah tu boleh relax sikit suara. So antara cara kalau saya anak murid saya Ustaz Fas nak bagi dia lancar, sebab biasanya kat sini ramai baca wala man sabara wa dia nak berpaut dulu Nabi. Dia nak berpaut dulu pada ayat tu supaya dia boleh seterusnya dapat menyebut huruf yang seterusnya. Jadi ayat ni kita kena latih supaya kita boleh sebut satu huruf tu tanpa panjang. Sabara wa ghafara. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika. Ni satu latihan. Jadi sampai ayat ni sahabat-sahabat sekalian, latih sampai lancar, betul-betul lancar. Nanti jumpa ayat lain insya-Allah mudah. Kita baca latihan tu dari sudut dua versi lambat, versi laju. Mula-mula kita baca lambat, mudah sikit kan. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Baca lambat. Ni baca laju sikit. Wala man sabara wa ghafara inna dhalik. Bila laju mencabar sikit. Sebenarnya dia melatih lidah kita Ustaz Fas, menukar-nukar makhraj tu akan menjadikan seorang tu fasih lancar baca Quran. Ustaz Fas. Dan menarik Ustaz ni bila cakap tentang lancar tadi itu, pasal sebenarnya sabara dengan ghafara itu semuanya satu harakat semua kan. Sabar dan memaafkan itu dia tak boleh kata aku maafkan tapi aku ada sabahat. Dia tak ada. Dia sabar dengan ghafara itu dia lalu begitu sahaja. Dan ini adalah satu akhlak yang amat besar. Macam mana jadi begini? Kita akan sama-sama ikuti ya dengan kita melihat kepada ayat tadi dahulu ya, ayat yang ke-37. Ciri orang yang beriman bertawakal itu yang boleh selalu mengutamakan akhirat ya, apa ganjaran di sisi Allah berbanding dengan dunia. Contoh yang Ustaz cakap tadi kan, dapat emas tadi tu, dia tahu bahawa di sisi Allah lebih baik, lebih kekal, maka dia tak ambil. Itu sebabnya kalau itu satu, tak nak ambil benda yang haram. Ada benda halal Ustaz. Bila nak derma kan, saya ada sesuatu ni, tapi kalau di sisi Allah ni saya derma lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya seseorang yang beriman dan bertakwa, yang bertawakal ini, dia akan rasa dia proses balik pemikirannya, baik saya bagilah kan. Hari Jumaat pula tu, Ramadan terakhir, baik saya cuba berfikir bahawa lebih kekal dan lebih kekal dan lebih baik di sisi Allah SWT. Di sisi kita mungkin duit
berapa Ustaz? Katakan RM100 ke RM1000 ke, mungkin kita rasa wah ini boleh beli macam-macam ni. Macam-macam. Tapi rupanya tambahan tengah terdesak pula tu. Terdesak ya, tetapi di sisi Allah, Allah gandakan dan ianya kekal sampai ke akhirat. Baik. Jadi tuan-tuan yang berarti Allah sekalian, kita lihat kepada ayat yang ke 38. Ayat 38. Apakah maksud ayat 38? Kali ini bercakap tentang pembinaan tugas kita bersama komuniti. Yang pertama Allah cakap wallazi nastajabu lirabbihim, iaitu menjawab kepada Tuhan mereka. Dia lebih kurang kata, ada orang kata cikgu cakap kan, tolong senyap. Contohnya kan, dia kalau anak murid kata saya nak cakap, biar saya punya cakap lah. Itu nak ceritanya bahawa anak murid itu tidak menjawab kepada cikgu yang sedang mengajar. Jadi itu kurang adab Ustaz ya. Kurang adab. Jadi ini adalah menjawab kepada Allah. Cuma bila melihat kepada wa aqamus solah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu semua adalah seruan daripada Allah untuk solat, untuk bermesyuarat dan juga untuk infak. Mengapa ada tiga perkara tersebut diberikan? Nak menunjukkan tiga perkara ini adalah amat mulia Ustaz. Tiga ini perkara amat mulia. Banyak perkara kita boleh buat ya, kita boleh baca Quran, kita boleh tolong orang, buat macam-macam. Tetapi tiga perkara ini Allah highlightkan kerana di dalam yang pertama solat ini dia sudah ada satu disiplin Ustaz. Satu disiplin. Di sini wa aqamu solah ini bukan solat seorang-seorang. Ini solat beramai-ramai, berjemaah. Kalau katakan ustaz jadi imam, ya ustaz jadi imam, kalau katakan saya jadi makmum, kalau katakan saya ustaz 3 rakaat ni sembahyang isyak ni ataupun sembahyang maghrib. Ustaz dah sembahyang 3 rakaat, kemudian ustaz bangkit. Kan? Ustaz bangkit, saya sebagai makmum bila saya dah tegur 3 rakaat, adakah bila ustaz naik tu saya mufarakah lah macam ni ataupun saya kena ikut juga ustaz? Apa nasihat ustaz kepada yang mengikuti ni? Ya. Peraturannya ialah saya kena ikut. Betul. Saya kena tegur, tapi kalau katakan ustaz dah naik ke rakaat keempat, ini maghrib ni, saya kena ikut juga. Kan? Sama juga kalau katakan ustaz baca dalam tarawih ke tersilap bacaan. Saya tegur, tak boleh pula kan ustaz ni silap ni, saya mufarakah. Bukan, kita akan terus ikut kepada imam tersebut. Apakah kepentingan? Mana tegur tetap tegur. Tegur tetap tegur, tapi ikut tetap ikut. Bukan mufarakah, tak adalah saya nak buat jemaah barulah pula. Itu bukan disiplin yang kita belajar dalam kecuali kalau dia imam tu buat kesalahan yang memang membatalkan solat, solat. Dia kita tegur tu kita barulah kita buat kena buat keputusan lah untuk kita jadi imam kan. Contohnya dia terbatal air sembahyang kan. Dengan kita memahami perkara ini, maksudnya apa? Ketika kita wa amruhum syura bainahum, sebenarnya dekat situ dah ada kemahiran syura. Apa maksud syura? Syura ini kita bermesyuarat. Ketika bermesyuarat itu, kita nak tegur sependapat tak sependapat itu biasa, tetapi jangan pula kata bahawa saya tak naklah bermesyuarat pasal apa? Pening kepala. Pasal bila mesyuarat ni Ustaz ni macam-macam pendapat, kena tegur, kita rasa perit. Rupa-rupanya sembahyang berjemaah ini pun perit juga. Kalau kita salah memang kena tegur. Ya. Jadi disiplin itu kita bawa dalam mesyuarat, dan mesyuarat ini adalah cara untuk bagaimana kita bersama dalam kehidupan. Orang yang tidak mampu untuk solat berjemaah selalu Ustaz ya. Orang ini kalau dia mesyuarat pun dia kalau boleh nak jadi super power. Dia nak tahu bahawa saya punya pendapat semuanya betul, saya je cakap seorang, awak senyap, awak tak ada tahu. Tapi kalau macam imam tadi kan, memang bagus bacaan, tiba-tiba ada anak kecil belakang ditegur, belakang je kan, ya subhanallah, kita pun tak tahu dia kan siapa budak ni kan. Tak kisahlah budak ke orang dewasa ke, tetap juga kita akan terima dan semaklah Ustaz ya. Kalau rasanya perlu ulang balik bacaan, ulang balik, ataupun kita terus sahaja rukuk pada waktu tersebut. Jadi mesyuarat ini amat penting. Dan yang ketiganya, bila kita dah mesyuarat, kita dah buat satu keputusan, terus sahaja kita gunakan segala rezeki yang ada, kita infakkan, kita sokong kepada apa yang kita putuskan dalam mesyuarat. Kadang-kadang ada orang mesyuarat Ustaz ya, dah mesyuarat, lepas tu dia tak setuju. Bila tak setuju, pendapat dia tak diterima, dia kata dia punya pendapat, dia je lah, saya buat cara saya. Itu bukanlah semangat daripada mesyuarat yang sebagaimana dalam solat tadilah. Maksudnya kalau katakan ada imam yang salah, bukannya kita mufarakah ataupun kita jauhkan daripada jemaah tersebut. Jadi bila bercakap tentang wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita akan infak, dan infak ini adalah sebagai satu tanda bahawa kita ingin terus berjuang dalam kehidupan kita, membuktikan saya beriman dan saya ini bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu bahawa di sisi Allah infak ini adalah lebih baik dan lebih kekal.
Satu lagi perkataan ataupun ciri yang penting adalah ayat 39 Ustaz. Kita baca sekali lagi ayat 39 ini sebelum kita masuk pada ayat baru, iaitu ayat 39 ini adalah ayat yang pendek tetapi mempunyai maksud yang besar. Kita baca sebelum kita menyambung sampai ayat 44 selepas ini. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Sadaqallah. Bagi orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, ya. Ini adalah ciri tambahan tentang orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dizalimi itu, mereka akan membalas, ya, ataupun mempertahankan kepada orang yang menzalimi. Tapi kita kena ingat bahawa penggunaan perkataan di sini adalah yang tosirun, iaitu dia membalas dendam. Itu sebab Ustaz, ya, kepada orang yang menzalimi ini ada dua maksud. Satu di peringkat individu, satu lagi di peringkat negara ataupun negeri. Jadi bila nak bercakap tentang di peringkat individu, kita boleh balas ataupun kita boleh maafkan. Tapi di peringkat negara ataupun negeri, kita tahu bahawa untuk membalas itu kita kena lihat dalam konteks yang betul. Kita akan bincang lebih lagi, tapi kita teruskan lagi penerangannya pada ayat 40 hingga ayat 44 bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Jom sama-sama kita baca ayat 40 hingga ayat 44 surah Asy-Syura juzuk yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-40 hingga ayat 44 untuk kita memahami lebih lanjut lagi tentang bagaimana menjadi orang yang beriman dan bertawakal sehingga kan kita mampu untuk melihat sesuatu yang di sisi Allah itu lebih bagus dan lebih kekal. Dan ini penting kerana apa? Kerana kalau kita merasakan kita nakkan di dunia ini segala-galanya, maka seseorang itu mudah untuk tidak bersabar dan tidak bersyukur. Istilah lainnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama apabila kita tahan diri daripada buat dosa Ustaz, ya, sebenarnya ianya perlu kita fikir ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih kekal, ya. Kalau kita ada sesuatu yang baik pun kita ada dalam simpanan kita, kalau kita infakkan sebagaimana diseru pada ayat 38 itu, kerana kita tahu bahawa ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih kekal yang Allah
tawarkan di dunia, bukan sekadar di akhirat, di dunia lagi sudah ada, dan di akhirat apatah lagi. Maka pada ayat yang ke-40 Allah menyatakan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, ya, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahala buatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan tadi Ustaz, ya, tentang istilah siapa yang dizalimi tetapi dia memaafkan dan juga dia berbuat baik, ya, dia maafkan dan berbuat baik. Allah tak cakap bahawa bagi dia adalah syurga, jannah ataupun fi tahtihal anhar, tak ada. Allah kata fa ajruhu 'ala Allah, ya, ganjarannya adalah kepada Allah, ya, seperti puasa juga, puasa ala Allah, ya, Allah beritahu nak bagi lebih ke sikit ke apa ke, pasal dia adalah amat istimewa. Maka di dalam puasa ni apa yang kita belajar? Sabar, Ustaz, ya. Sabar, menahan diri. Maka di sini Allah berkata kalau kita boleh memaafkan, kita boleh membaiki lagi keadaan yang berlaku, ada orang yang menzalimi kita, maka pada waktu itu Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan beri ganjaran yang istimewa, sehingga kan Allah tidak sebut. Kalau dalam contohlah katakan anak kita puasa Ustaz kan, ataupun baca Quran ke, solat ke, kita kata okey pasal bantu abah buang sampah, abah bagi RM1 contohnya. Tapi kalau katakan kita kata okey kalau puasa, baca Quran, solat on time, apa-apa sahaja ganjarannya rahsia, semuanya abah belanja. Lebih kurang gitu kan, ataupun atas abah lah apa abah nak bagi. Maksudnya itu adalah sebagai satu ganjaran yang amat istimewa, kerana Allah, ya, Allah dalam ayat yang pada ayat yang ke-40 ni memandang orang-orang yang islah dan juga selalu memaafkan ini sebagai amat mulia. Dan di hujung ayat 40 itu Allah menyatakan innahu la yuhibbuz zalimin, iaitu yang pertama Allah tidak suka pada orang zalim. Bukan maksudnya bila kita maafkan Allah suka pada orang zalim yang kita maafkan, bukan. Orang zalim tetap juga Allah tak suka. Yang Allah nak beritahu ialah akhlak kita. Kadang-kadang orang ingat macam kalau kita maafkan tu jadi lembik Ustaz, lembik ataupun apa, ini tak ada apa, tak boleh membalas, tak kuat. Tapi sebenarnya di sisi Allah inilah yang dikehendaki. Bila ada orang buat tak kena pada kita, tapi kita boleh memaafkan dan malah kita membaiki lagi keadaan. Sebenarnya kalau ada orang cakap lembik, cakap saya sebenarnya nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-41, wala manin tasara ba'da zulmihi faulaika ma alaihim min sabil, siapa yang membalas, siapa yang membalas selepas dizalimi, Allah cakap faulaika ma alaihim min sabil, iaitu dia tidak berdosa, tak ada pula masalah Ustaz ni. Dia ni dizalimi, dia kena pukul, kena dera, kemudian dia nak cuba mempertahankan diri dia ataupun dia nak dibela, kemudian orang cakap apalah nak bela-bela diri kan, ini sebenarnya kau bela diri, sebenarnya tidak mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu silap. Sebenarnya yang perlu kita kata silap ataupun berdosa itu adalah pada orang yang buat salah, ya, bukannya kepada orang yang ingin memperjuangkan ataupun mempertahankan dirinya. Ini disampaikan lagi pada ayat 42, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ard bighairil haqq, ya, sesungguhnya yang sabil ini jalan untuk kita buktikan seseorang itu bersalah dan perlu dikenakan hukuman adalah pada siapa? Penzalim di kalangan manusia, dan mereka yang melampau batas tanpa hak, mereka lah yang patut mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah berbincang tentang akhlak sesama manusia ini panjang pada hari ini, Allah memberi satu kesimpulan pada ayat 43. Kita baca sekali lagi, satu pujian, satu pemuliaan daripada Allah kepada tuan-tuan semua apabila kita memilih jalan ayat 43 surah Asy-Syura. Kita baca sekali lagi. Ayat 43 surah Asy-Syura. Kena pula ayat sekali tadi. Sabara wa ghafara. Yes, cuma kali ini kita baca secara mujawad, dia lebih relax sikitlah, untuk saya lah. Okey, wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Sadaqallahu alazim.
Surah Al-Azim pada ayat 43, barang siapa bersabar dan memaafkan sesungguhnya itu termasuk dalam perbuatan yang sangat mulia. Dalam Al-Quran ada sekitar 4 tempat bercakap tentang azmil umur Ustaz ya. Tetapi dalam ayat ini, kalau dalam surah Luqman itu min azmil umur, dalam ayat 43 ini ada lam, la min azmil umur. Apakah kelebihan ada lam dekat situ? Taukid, penekanan daripada Allah SWT bahawa azmil umur dalam ayat ini adalah melangkau daripada keazaman ataupun urusan yang utama, yang perit, yang sukar berbanding dengan tempat lain. Tempat lain bercakap tentang solat, kita tak boleh nak balas Ustaz. Ya, Allah suruh kita semayanglah kan. Ataupun kalau kita berdakwah, kita tidak boleh membalas balik kepada orang yang buat macam-macam kat kita. Ya, apalagi kalau ada ujian, ada kemalangan, kita tak boleh nak balas. Ya, ketika pada waktu itu sabar dalam kesusahan itu, Allah kata azmil umur. Tetapi dalam ayat yang ke-43 ini, Allah bercakap tentang lamin azmil umur, lebih tinggi. Ya, ada perkataan lam kat situ disebabkan kita boleh balas kepada orang yang menyakitkan hati kita. Kita bergaduh Ustaz kan, ada orang menzalimi kita, kita nak bagi balik tu, ataupun kita bawa geng kita selepas itu nak balas balik, boleh. Tetapi kita mengambil keputusan untuk memaafkan dan juga melakukan pembaikan, afa wa aslaha pada ayat 40, maka Allah kata ini amat sukar pasal kita boleh balas tapi kita tahan diri kita, maka itulah yang Allah puji, lamin azmil umur. Dan pada ayat 44, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang zalim melihat azab dan berkata, apakah ada jalan keluar selepas ini? Allah bawa terus pasal isu azab ni Ustaz ya. Pasal kalau kita boleh balas orang itu, orang zalim pada kita, kita balas boleh tapi kita maafkan. Sebenarnya walaupun kita tak balas dia, Allah balas. Ya, itu sebabnya bila kita ada mindset itu, kalau kita boleh, kita nak fire balik kepada orang yang kita sakit hati, yang orang sakiti kita, yang menyakitkan kita, tapi kita kata ya Allah, saya maafkan, saya akan buat baik. Sebenarnya Allah akan deal, kita tak payah deal, dan pahala kita amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita pada hari ini ialah untuk ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diuji kita bersabar. Yang kedua, kita jauhi dosa-dosa besar dan bersikap pemaaf dan mendirikan solat dan bersedekah, kerana semua sifat itu akan membina jati diri kita bersama diri kita dan juga membaiki isu dalam sesuatu organisasi dan masyarakat, kerana ia ada nilai yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tidak salah membela diri apabila dizalimi, tetapi menjadi dosa jika kita menzalimi orang lain. Yang itu perlu kita tegur kepada penzalim-penzalim, daripada pemimpin, daripada siapa sahaja rakyat jelata yang ada. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحشرنا بالقرآن وشافينا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن ونورنا بالقرآن يا ذا الفضل والإحسان يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan sudah tentunya kita nak mempraktikkan apa yang disampaikan sebentar tadi, khairun wa abqa. Kita mengambil keputusan ataupun kita menjemput pada tuan-tuan pada Ramadan Jumaat terakhir ini untuk kita sama-sama menggerakkan tabung gerakan Al-Quran, sama-sama untuk kita infak, dan kita cuba meletakkan dalam pemikiran kita bahawa sebenarnya apa yang saya infakkan ini adalah lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan pergi Ustaz. Suara. Masya-Allah. Ramadan pergi jangan dimurung. Kemudian didiklah iman menjadi kental. Khatam Quran bukan penghujung, terus baca, faham dan amal. Atas itu Ustaz, kita nak mengakhirkan, bukan akhir di sini saja, dengan ayat untuk terus kita bersabar dan juga memberi kemaafan dalam hidup kita. Ayat 43 surah Asy-Syura bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah kita baca ayat 43 sebagai penutup kita petang ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. صدق الله العظيم.